Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Nizam, pengurusi majlis yang berhormat Datuk Haji Zulkifli Nordin, Ahli Parlimen Kuala Kulim, Bandar Baru, penceramah undangan khas kita pada malam ini, Saudara Tua, Saudara Zulkifli Osman, seterusnya tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam yang mulia ini kita dapat bersama dengan seorang tokoh penceramah tanah air yang berhormat, Datuk Haji Zulkifli Nordin, yang tidak asing lagi kepada kita orang Shah Alam. Pada majlis-majlis ceramah yang telah beliau berikan di seluruh kawasan di Shah Alam, beliau telah mengupas pelbagai isu-isu semasa dan mendedahkan penyelewengan yang dilakukan oleh parti-parti PAS di KL dan di AP. Dedahan yang telah dibuat oleh Datuk Zulkifli Nordin menunjukkan betapa PAS gagal dalam membela martabat agama Islam. Kegagalan PAS bermula dengan pengguguran perjuangan negara Islam. Ini diikuti pula dengan kegagalan PAS mencegah kegiatan-kegiatan yang anti-Islam di negeri Selangor. Dan kemuncak kegagalan PAS ialah pemecatan Datuk Dr. Hassan Ali dengan cara yang mencabul nilai-nilai Islam. Tuan-tuan dan puan sekalian, pemecatan Datuk Dr. Hassan Ali semata-mata kerana tindakan beliau membela martabat agama Islam di negeri Selangor. Perjuangan Datuk Dr. Hassan Ali tidak disenangi DAP dan tidak disenangi PKR. DAP dan PKR takut akan kehilangan sokongan undi pengundi penganut agama Kristian, undi orang-orang bukan Melayu. Inilah dia, tuan-tuan dan puan, senario politik semasa yang melanda negeri Selangor di bawah kerajaan Pakatan Selangor. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, penduduk Shah Alam baru-baru ini menerima perutusan dari parti PAS ditandatangani Tok Guru Nik Aziz dan Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad. Perutusan PAS itu menyentuh 3 perkara pokok yang membimbangkan orang Melayu. Namun, seperti biasa, PAS tidak bimbang dengan 3 perkara pokok ini. Malahan, PAS menuduh UMNO sebagai membuat tuduhan karut, seolah-olah UMNO sengaja hendak menakut-nakutkan orang Melayu. Izinkan saya, tuan-tuan dan puan, mengupas 3 perkara yang dibangkitkan dalam perutusan parti PAS. Pertama, UMNO mengatakan orang Melayu akan hilang kuasa jika Pakatan Rakyat memerintah negara ini. PAS menafikan bahawa orang Melayu akan hilang kuasa jika Pakatan Rakyat memerintah. UMNO mengatakan bahawa kita akan hilang kuasa semata-mata kerana kuasa yang kuat di dalam Pakatan Rakyat ialah suara DAP. Kerana PKR juga suara DAP. Kerana apa? Kerana dalam PKR yang kuat adalah juga pemundi-pemundi kaum Cina yang rasis. Penyokong DAP, orang Cina yang menyokong DAP adalah orang-orang Cina yang rasis, yang harus kita bezakan dengan orang Cina MCA dan orang Cina Gerakan, orang Cina PPP yang semuanya akur dengan matlamat kerajaan Malaysia. Tuan-tuan dan puan, kedua, UMNO mengatakan DAP akan lebih berkuasa jika Pakatan Rakyat memerintah negara ini. PAS tak bersetuju. PAS kata macam mana boleh DAP berkuasa sedangkan DAP hanya bertanding 60 kerusi daripada 222 kerusi. Tapi kita kena faham, tuan-tuan dan puan, calon-calon PKR juga bergantung kepada pengundi-pengundi orang Cina. Kerana itu, Anwar Ibrahim tidak berani tunduk kepada kehendak masyarakat Cina.
Apa juga syarat-syarat yang dikenakan oleh DAP, Anwar Ibrahim akan akur. Kalau DAP kata timbalan Perdana Menteri mesti daripada kaum Cina, Anwar Ibrahim akan akur. Kerana itu, suara DAP digandingkan dengan suara PKR mengatasi suara PAS. PAS tidak akan dapat berkuasa. Sekarang ni pun kita dah nampak Lim Guan Eng memberi amaran bahawa hudud tidak akan dapat dilaksanakan tanpa persetujuan DAP. Di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat lihat bahawa DAP lah akhirnya yang berkuasa dengan sokongan golongan Cina yang rasis yang menyokong DAP. Saya bukan nak bersifat rasis. Saya seorang peguam yang percaya kepada hak asasi manusia. Tapi saya katakan bahawa orang Cina yang menyokong DAP adalah orang Cina yang paling rasis sekali dalam negara kita. Ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, PAS mengatakan bahawa kemampuan politik PAS lebih tinggi daripada kemampuan UMNO. Kepala otak dia. Kita UMNO dah berjuang sejak 60 tahun dahulu. Kita UMNO telah membangunkan negara. Kita bangunkan UiTM, Maktab Rendah Sains Mara. Kita bantu semua orang Melayu jadi kaya raya. Orang Melayu yang tinggal di Shah Alam ini kaya raya, bukannya miskin. Masalahnya bila dah kaya raya, dia mula mengada-ngada. Masalahnya bila dia mengada-ngada, dia menggadaikan masa depan bangsanya itu. Tuan-tuan dan puan-puan, percayalah cakap saya, telah harga ke parti PAS hanya kaya dengan slogan, dengan retorik. Sejak 55 tahun PAS ditubuhkan, tidak sekali pun PAS dapat sokongan rakyat untuk memerintah negara Malaysia. PAS hanya laku di Kelantan. Masalahnya disitulah PAS gagal, di Kelantan. Tuan-tuan dan puan, saya nak mengupas beberapa kegagalan besar parti PAS yang menunjukkan bahawa orang Melayu tak mampu nak bernaung di bawah perjuangan parti PAS. Pertama, PAS gagal dalam kerajaan Pakatan Selangor. Kita lihat bagaimana segala usaha Datuk Dr. Hassan Ali untuk memartabatkan agama Islam ditemplak oleh PKR, ditemplak oleh DAP, dan akhirnya parti PAS sendiri atas desakan PKR terpaksa memecat Datuk Dr. Hassan Ali. Di sini kita lihat PAS tak dapat nak membela martabat agama Islam di negeri Selangor. Kedua, kita lihat kegagalan parti PAS di Kedah. Mereka berebut-rebut projek. Kerana berebut-rebut projek, pentadbiran kerajaan negeri jadi lemah. Lemah kerana ada esko yang tidak menghormati Menteri Besar Kedah. Itu dia. Ketiga, negeri Kelantan di bawah parti PAS sejak 20 tahun yang lalu. Parti kerajaan Kelantan adalah kerajaan yang paling mundur sekali, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita keluar daripada Kota Baru, kita naik kereta 10 minit keluar daripada Kota Baru, kawasan dah gelap gelita. Lampu dah tak ada, orang semua dah mula tidur. Tidak ada aktiviti ekonomi. Dan itulah tuan-tuan dan puan-puan, itu ramai orang-orang Kelantan berniaga di Selangor. Pergi sajalah ke Seksyen 7. Di sini pun saya rasa banyak orang Kelantan yang mencari rezeki di negeri Selangor. Tuan-tuan dan puan, ini menunjukkan bahawa parti PAS gagal mentadbir negeri Kelantan. Saya sangat-sangat bersimpati. Saya ramai sahabat di Pengkalan Cepa, di Nilam Puri, di Tanah Merah, di Rantau Panjang. Sana ramai sahabat saya. Saya dalam UMNO 30 tahun. Saya dah menjelajah seluruh negeri Kelantan. Saya dapat lihat mereka di brainwash untuk menerima kemiskinan, untuk hidup dalam kemiskinan. Orang-orang Kelantan ibarat Eropah Timur. Eropah Timur di bawah sistem komunis. Di bawah sistem komunis di mana hanya bos-bos saja hidup sebagai kapitalis, yang bawah hidup sebagai hamba abdi. Inilah yang berlaku di Kelantan. Orang-orang biasa, rakyat biasa hidup dengan penuh kemiskinan, tapi mereka diajar untuk menikmati kekayaan di syurga kelak kalau masuk syurga. Dan tuan-tuan dan puan, di Perak wakil PAS Datuk Niza menjadi Menteri Besar. Tapi beliau hanya Menteri Besar atas kekuatan DAP dan PKR. Apabila ahli politik PKR buat hal dan keluar menjadi bebas, maka runtuhlah kerajaan negeri Perak. Maka hilanglah jawatan Menteri Besar yang disandang oleh Datuk Niza mewakili parti PAS.
Maka kita lihat tuan-tuan dan puan, PAS tidak mempunyai kekuatan sendiri. Kerana PAS tidak mempunyai kekuatan sendiri, dia bergantung kepada belas ihsan DAP dan PKR. Apakah parti seperti ini yang kita orang Melayu nak harapkan membela nasib dan masa depan orang Melayu? Tuan-tuan dan puan, tanyalah diri sendiri, gunakanlah akal fikiran yang rasional, ya. Jangan terlalu beremosi. Ramai lagi anak-anak Melayu yang nak belajar di MRSM, yang nak belajar di UiTM, yang bergantung pada pelbagai beasiswa, pelbagai bantuan kerajaan. Kalau ini semua tumbang kerana BN kalah, kalau dasar-dasar ini digantikan oleh dasar sama rata Pakatan Rakyat, yang rugi adalah orang Melayu yang paling rugi. Takkanlah tak boleh faham simple logik seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimati sekalian, ya. Ancaman besar kepada kita semua, kepada negara, lebih-lebih lagi kepada orang Melayu, ialah parti rasis DAP yang memperalatkan PAS dan PKR untuk memecah belahkan orang Melayu. Perpaduan orang Melayu menerima kesan buruk dari perbuatan DAP. Akibatnya, tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada kerusi pilihan raya dalam Selangor yang selamat tanpa sokongan kaum Cina dan kaum India. Tuan-tuan dan puan, DAP memperalatkan Anwar Ibrahim dan parti PAS menghasut kaum Cina untuk membenci UMNO dan Kerajaan Barisan Nasional. DAP kini bergerak untuk menghakis kuasa politik Melayu. Penghakisan kuasa politik Melayu akan mengancam survival orang Melayu. Dengar saya cakap baik-baik, tuan-tuan dan puan-puan. Ekonomi kita dah ketinggalan. Jangan pergi jauh, pergi saja di Kuala Lumpur, pergi saja di Shah Alam, kita dah lihat bagaimana ekonomi dipegang oleh orang-orang bukan Melayu. Kalau kita hilang kuasa politik, maka kita akan hilang segala-galanya. Kita akan hilang tanah air ini. Tuan-tuan dan puan, DAP menolak gagasan satu Malaysia, menolak usaha perpaduan kaum. DAP membina tembok perkauman yang memisahkan orang Melayu dengan bukan Melayu. Karena itulah tuan-tuan dan puan, DAP merupakan ancaman paling besar kepada ketenteraman negara dan juga kepada survival orang Melayu. Karena itulah tuan-tuan dan puan, untuk mematikan DAP, kita terpaksa mematikan parti PAS. Kita terpaksa mematikan parti PKR. Demi masa depan orang Melayu, parti PAS, parti PKR harus kita tentang. Kita tentangkan jadi kepada nol. Tuan-tuan dan puan yang dimati sekalian, orang Melayu perlukan kepada kuasa politik, kerana kuasa politik boleh menentukan pencapaian matlamat kita untuk membangunkan orang Melayu dan untuk menjamin martabat agama Islam. Lebih kuat kuasa politik kita, lebih mudah kita mencapai matlamat yang telah kita tentukan. Sekiranya kuasa politik kita lemah, maka sukarlah kita mencapai matlamat kita. Jika kuasa politik kita lumpuh dan hancur kerana perpecahan sesama kita, kerana bergaduh sesama kita, maka segala cita-cita orang Melayu akan menjadi angan-angan semata-mata. Ingat yang saya katakan ini baik-baik, tuan-tuan dan puan. Segala cita-cita orang Melayu nak jadi satu bangsa yang maju, satu bangsa yang moden, akan hanya kekal sebagai angan-angan semata-mata sekiranya kita tidak ada kuasa politik. Tuan-tuan dan puan, sedihnya hari ini kuasa politik orang Melayu sudah sampai satu tahap yang berbahaya. Kita belum lagi sampai ke tahap kemajuan yang memuaskan. 75% kekayaan negara masih lagi di tangan kaum bukan Melayu. Malang sekali dalam keadaan negara sedang membangun dengan pesat dan kaum bukan Melayu mengejar kemajuan dan mencipta diri mereka sebagai kuasa penentu politik, kita orang Melayu makin lama makin berpecah. Kita telah membiarkan parti-parti pembangkang dan musuh-musuh parti mencaturkan dan memisahkan orang Melayu sehingga kita